الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengatur, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah, kerana Alhamdulillah hingga ke saat ini manusia di atas muka bumi ada 7 bilion. Tidak semua manusia yang Allah Ta'ala cipta Allah beri nikmat yang paling utama, nikmat yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Dan Alhamdulillah juga Allah Ta'ala pilih kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu di saat kita sibuk bekerja. Ketahuilah, tanda Allah Ta'ala nak seseorang itu jadi baik bukan diberi kepadanya kekayaan. Sebab orang kaya ni, orang kafir pun dapat. Di antara tanda orang tu Allah Ta'ala nak jadi baik bukan diberi kepadanya jawatan ataupun kuasa kerana ia membebankan. Tetapi tanda Allah Ta'ala nak seseorang itu dia jadi baik, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Allah beri dia faham agama. Jadi nak faham agama tak lain tak bukan adalah melalui jalan-jalan para soleh, para ulama, para salafus soleh, iaitu dengan menuntut ilmu, mengaji. Dan Alhamdulillah Allah pilih kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Jadi tajuk kuliah kita pada hari ini berkaitan satu sisi sifat seorang manusia yang agung, yang kita perlukan dia atas dunia, dalam kubur, di mahsyar, bahkan dalam syurga juga kita perlukan dia. Okey, poin nombor 1, yang siapa belum niat iktikaf, sama-sama lah, saya pun baru nak niat. Okey, poin yang seterusnya, orang soleh dulu-dulu, sejak daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang soleh dulu-dulu hinggalah hari ini 30 hari bulan 10 2024, mereka bersedekah tiap-tiap hari, dan tidak ada hari yang berlalu tanpa bersedekah. Itu sifat orang soleh. Orang soleh dia bukan sahaja solat 5 waktu, orang soleh bukan sahaja berpuasa, orang soleh bukan sahaja berzikir, tetapi orang soleh itu dia melengkapi sifat solehnya dengan bersedekah tiap-tiap hari. Ini poin nombor 1. Poin nombor 2, ada seorang hamba Allah yang soleh, nama dia Abu Mirsad. Abu Mirsad ni dia tak kaya, tapi dia mampu infak tiap-tiap hari. Abu Mirsad, satu hari tidak ada apa dalam rumahnya, tak ada apa, yang hanya ada sebiji bawang. Maka dengan bawang itulah disedekahkan oleh Abu Mirsad. Ini sifat orang soleh. Kita sentiasa mencari alasan untuk tidak memberi, tetapi orang soleh itu dia berusaha kok mana pun untuk memberi. Itu poin nombor 2. Poin nombor 3, ni dengan tajuk kuliah kita hari ni. Siapakah sejak daripada zaman Nabi Adam hinggalah hari ini
siapakah manusia yang paling kuat bersedekah? Dan tidak ada sesiapa pun mampu menandingi sifat dermawan dia. Sejak daripada zaman Nabi Adam hinggalah hari ini, 30 bulan 10 2024, manusia hidup, manusia diciptakan oleh Allah. Siapa dia? Teka-teki. Manusia yang mana sifat dermawannya tidak ada siapa pun mampu menandinginya. Jadi teka-teki ini saya tahu tuan-tuan jawab, tahu dah. Tapi saya nak jawab dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada siapa? Ibnu Abbas. Sedikitlah pengenalan tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang Allah beri kepada dia sifat alim yang sungguh dahsyat. Tinggi sifat alim dia, pengetahuan dia tentang ilmu, subhanallah. Bayangkan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia belum cukup 15 tahun. Usianya belum cukup 15 tahun, dia sudah dilantik menjadi ahli syura. Di kalangan para sahabat tu, umurnya belum cukup 15 tahun, dia sudah dipilih menjadi ahli syura. Nak bagi tahu alim sungguh. Antara sebab kealiman Ibnu Abbas, Allah Ta'ala beri kefahaman kepada dia berkat dengan doa Nabi ini. Doa ni kalau kita ada anak-anak, berat nanang kalau kita tak hafal. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia ni dengan kefakihan agama dan ajarkan kepadanya ilmu-ilmu ta'wil, ilmu-ilmu Quran. Kata Ibnu Abbas, lepas Nabi ajarkan doa ini kepadaku, ketahuilah ayat Quran itu ada 2000 lebih. Tak ada satu ayat pun yang aku tak tahu tafsirnya. Berkat doa ni, kata Ibnu Abbas, lepas Nabi doa ke aku ni, selepas itu ayat Quran Allah Ta'ala turunkan lebih kurang 2000 ayat lebih. Tak ada satu ayat pun yang aku tak tahu tafsirnya. Subhanallah. Jadi dia ni alim sungguh. Dia kata apa? Ni jawapan ni untuk poin nombor 3 tadi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah antara manusia yang paling dermawan, paling kuat sedekah di kalangan kami. Tuan-tuan, sebaik-baik zaman adalah zaman Rasulullah. Rasulullah itu berdiri di sisinya ada insan-insan yang luar biasa. Semua sudut hebat. Semua sudut hebat. Di kalangan manusia-manusia yang hebat itu, kenapa Ibnu Abbas tak sebut orang lain, sebut nama Nabi? Sedangkan satu kisah yang masyhur, sifat dermawan seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Yang ni masyhur, kisah ni sangat masyhur. Ketika mana dalam satu peperangan, Nabi minta sahabat-sahabat menginfakkan hartanya. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, dia bagi semua yang dia ada. Maksud semua di sini apa dia? Contohlah, andainya pintu jihad dibuka lawan Israel hari ni. Pintu jihad dibuka, kita pun balik rumah. Nak pergi perang, tak reti, dah tua, sakit, macam-macam lah. Tapi harta ada, kita jihad harta. Pergi dekat bank, buat keluar semua duit dalam bank. Dalam bank ada berapa? 100,000 contoh. Buat keluar semua, 1 sen pun kita tak tinggal. Balik-balik rumah, yang buat mari semua duit ada dalam rumah ni, dalam peti besi, dalam almari, bawah bantal. Buat mari ya. Buat apa? Kumpul sini, nak pergi orang pergi lawan Israel. Bagi Allah, cukup 130,000. 1 sen pun kita tak simpan dah. Semua kita bagi untuk perjuangan. Itulah sedekah Sayyidina Abu Bakar. Dia bagi semua yang dia ada. 1 sen pun dia tak tinggal untuk diri dia dan anak-anak. Lalu Nabi tanya kepada dia, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan isteri kau? Sayyidina Abu Bakar kata, aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul, tuan-tuan. Satu jawapan yang menggetarkan jiwa, kan? Tapi rumah ada, kenderaan ada, maksudnya tak bagilah masa tu, ada lagi, kan? Itu pun kita rasa hebat dah. Antara siapa lagi?
sahabat Nabi yang kaya, yang sifatnya dermawan luar biasa. Antaranya Abdul Rahman Auf. Abdul Rahman ni hari ni berniaga, untung 4,000, 2,000 diinfak. Itu dia punya track record bersedekah. Untung 8,000 diinfak 4,000. Untung 16,000 dia bagi 8,000 infak. Dia sedekah separuh. Itulah track record dia dalam sudut sedekah. Siapa lagi sahabat Nabi yang hebat bersedekah? Antaranya Sayyidina Osman Al-Affan. Tuan-tuan pergi Masjid Nabawi. Sayyidina Osman Al-Affan, Masjid Nabawi kan, di belakang, bukan depan, di belakang ada hotel yang tersusun cantik. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4. Lapisan yang keempat itu ada satu hotel, yang mana tanah hotel itu diwakafkan oleh Sayyidina Osman Al-Affan. Saya rasa pahala sehari Sayyidina Osman Al-Affan wakaf tanah tersebut dengan amalan kita, pahala yang kita buat sepanjang hidup pun tak boleh lawan pahala Sayyidina Osman. Apa lagi sahabat-sahabat Nabi yang hebat daripada sudut sedekah? Satu kisah yang popular, waktu di Madinah ada satu perigi yang dikuasai oleh orang Yahudi. Kisah ni pun popular juga. Apa nama perigi tu? Bi'ru Rumah. Perigi rumah yang dikuasai oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi ni memang jahat. Daripada dulu memang jahat. Dia ambil kesempatan, dia letak harga yang tinggi kepada orang Islam di Madinah. Siapa nak ambil air dekat perigi rumah perigi aku ni, letak harga yang tinggi, dia memang jahat. Sampailah perkara itu ke telinga Sayyidina Osman Al-Affan. Sayyidina Osman ni business minded, otak bisnes. Dia pergi jumpa orang Yahudi ni, deal. Aku nak beli perigi ni. Bincang punya bincang, tak nak jual. Mana boleh jual? Ini hasil kekayaan aku, sumber pendapatan. Perundingan pertama gagal. Pergi kali kedua bincang, setuju jual. Tetapi tidak jual semua. Dia separuh macam mana? Hari Isnin turn Yahudi, hari Selasa turn Sayyidina Osman Al-Affan, hari Rabu Yahudi balik. Begitulah sistem giliran. Berjaya Sayyidina Osman beli separuh-separuh. Masa tu dengan harga berapa? Zaman Nabi, tuan-tuan, dijual perigi itu separuh sahaja dengan 12,000 dirham. Zaman Nabi bila dengar ribu-ribu, macam kita hari ni dengar juta-juta lah. 12 juta lah ibarat inflasinya, gitulah. Zaman Nabi tu, kalau zaman tuan-tuan masih kecil-kecil tu, saya yakin sempat RM1 kenyang satu hari kan. Makan pagi 30 sen nasi lemak kenyang, makan tengah hari RM1. Itu zaman tuan-tuan. Ni zaman Nabi ni, zaman dulu kala ni, 1400 tahun. Nak kata jumlah tu dengan jumlah yang besar, tetapi nilainya sama macam hari ni, 12 juta. Begitulah lebih kurang 12,000. Akhirnya bila dah berjaya beli separuh-separuh, Sayyidina Osman bijak. Dia pesan kepada orang Islam, jangan ambil hari turn Yahudi tu. Bila turn aku, hari Selasa contoh, mu ambil hari ni banyak-banyak, cover untuk 2 hari, esoknya. Maka begitulah berterusan. Orang Islam dia beli air, turn Sayyidina Osman je, turn Yahudi tak beli. Akhirnya tak ada orang pun datang hari orang Yahudi turn, dia tak ada. Jadi orang Yahudi ni feras lah, tuan-tuan. Tak ada hasil, tak ada keuntungan. Bila tak ada keuntungan, dia pergi jumpa, dia ajak jumpa Sayyidina Osman. Sayyidina Osman, mu ambil perigi ni, nampak? Tadi setuju jual separuh-separuh. Bila dah berlaku perkara yang saya ceritakan tadi, dia pun kata Sayyidina Osman, mu ambil perigi ni, semua ambil belaka. Dengan harga berapa? Sayyidina Osman ditawar dengan harga yang sama, 12,000 dirham juga. Sayyidina Osman kata, aku tak nak harga 12,000 ni. Bincang dapat kurang.
Berapa ribu? 8,000 dirham. Saidina Osman pun setuju dengan harga tersebut. Tadi 12,000 campur 8,000, jadi berapa harga perigi ni? 20,000. Maka Saidina Osman pun 20,000 itu dia infak, dia bagi. Selepas dia beli perigi tersebut, dia wakafkan perigi itu kepada orang Madinah. Sampai berita ni kat telinga Nabi, tuan-tuan. Nabi bergembira, Nabi seronok. Lalu Nabi kata apa seronoknya Nabi ni? Nabi kata apa kat Saidina Osman? Ma darra ala ba'da hadzal yaum ya Osman. Tak ada mudarat dah yang akan berlaku kepadamu selepas ini, wahai Osman. Ahli syurga dah mu ni. Tengok sahabat-sahabat menggembirakan Nabi. 20,000 dirham dia beli perigi dan dia sedekah wakafkan. Kalau tuan-tuan lepas ni pergi Madinah, minta mutawif bawa lokasi bi'r rumah ni. Ada lagi sampai hari ni yang mana Sayyidina Osman wakafkan pada penduduk Madinah. Okey. So kita dengar dah berapa kisah hebatnya daripada sudut sedekah sahabat-sahabat Nabi ni. Tapi satu persoalan, kenapa Ibnu Abbas tak sebut pun nama Abu Bakar, tak sebut pun nama Abdul Rahman Auf, tak sebut pun nama Sayyidina Osman. Dia sebut di kalangan kami yang paling kuat bersedekah, yang paling hebat dari sudut dermawannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah jawapannya kita akan lihat kejap lagi. Okey tuan-tuan. Hadis seterusnya daripada Anas bin Malik. Satu hari Nabi didatangi oleh orang miskin. Masa ni Nabi ketua negara. Ketua kerajaan di Madinah. Dan orang miskin ni dulu kini selamanya menjadi tempat orang kaya berteduh. Maksudnya apa di sini? Wakil-wakil rakyat, ketua-ketua negara ni menjadi tempat orang miskin berteduh. Mesti cari kalau ada masalah kemiskinan yang akan disalahkan pemimpin. Itu normal dulu sampai sekarang. Jadi orang-orang miskin ni pergi cari Nabi. Ya Rasulullah, minta sesuatu untuk dimakan. Nabi kata tak ada. Mu pergilah rumah aku, pergi rumah isteri-isteri aku. Pergilah rumah isteri Nabi, minta sesuatu. Lalu isteri Nabi kata apa? Ma indana syai' illa ma. Rumah isteri Nabi ni kata tak ada apa pun rumah aku ni, yang ada hanya air. Pergi pula rumah seterusnya pun sama, tak ada air, tak ada apa, ada air je. Lepas tu ada satu riwayat juga, ketika mana orang miskin ni pergi rumah Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Aisyah kata apa? Tak ada apa pun dalam rumah aku ni kecuali ada 2 biji kurma. Tadi ustaz kata Nabi ni orang kaya, dan ustaz kata Nabi ni dermawan, sikap sedekahnya hebat. Tapi kenapa bila pergi rumah Nabi, yang ada hanya air, yang ada hanya kurma? Sekejap lagi kita tengok hadis seterusnya tuan-tuan. Waktu ni Nabi solat asar. Lepas Nabi solat asar, satu perkara yang Nabi tak tinggal dalam hidupnya, seperti mana solat tahajud, Nabi tak pernah tinggal. Nabi juga tak pernah tinggal wirid lepas solat. Nabi akan kekal di tempat duduknya selepas sembahyang, habis wirid baru Nabi beredar. Satu hari tu, subhanallah, Nabi solat asar. Lepas Nabi beri salam, sahabat kata Nabi ni bangun cepat-cepat, sehingga melangkah peha-peha sahabat, tergesa-gesa. Selalu Nabi tak macam ni. Nabi mesti duduk dulu, wirid dulu, baru Nabi beredar. Tapi hari tu lepas Nabi semayang, beri salam, Nabi tak duduk tempat duduk dia, Nabi beredar cepat-cepat, tergesa-gesa, sehingga melangkah peha-peha sahabat. Kalau kita selalu sebab apa? Tengah-tengah semayang ni, Allah nak sakit perut pula, nak kecing berak. Tapi bukan sebab itu Nabi pun pergi, selesai Nabi patah balik, Nabi duduk di tempat dia. Nabi pun habis baca wirid semua. Sahabat tanya, ya Rasulullah, sebenarnya apa yang berlaku? Nabi kata, lepas aku beri salam tadi,
terlintas di fikiranku, di salah sebuah rumah isteri-isteri aku ni ada sebentuk cincin emas. Nabi terlintas, macam ada satu bentuk cincin emas dalam rumah isteri-isteri aku ni. Lalu Nabi pergi cari cincin tu. Lalu sahabat kata, untuk apa mu cari? Aku sudah sedekahkan kepada fakir miskin. Aku dah bagi kepada orang miskin dah emas tu. Lalu Nabi sahabat tanya, kenapa sampai macam tu ya Rasulullah? Nabi kata, aku malu dan aku takut andai aku mati nanti ada dunia dalam rumah aku. Nabi malu depan Allah. Andai Nabi jumpa Allah mati, Nabi kata, aku malu ada dunia dalam rumah aku. Tuan-tuan, itu Nabi. Sebentuk cincin pun Nabi tak pernah biar kekal dalam rumah dia. Rumah kita yang kata sebentuk cincin, emas, dunia dan isinya ada dalam rumah kita. Okey, cerita-cerita ni sahih, dan itulah situasi dalam keadaan rumah Nabi. Ustaz, ya, tadi Ustaz kata Nabi orang kaya, sifat dermawannya hebat. Kejap lagi, insya-Allah, hujung-hujung nanti kita akan dapat jawapan, insya-Allah. Okey tuan-tuan, hadis seterusnya juga daripada Anas bin Malik. Nabi pernah memiliki binatang ternakan, kambing-kambing yang memenuhi lembah di antara dua bukit. Tuan-tuan cuba bayang sekejap. Ni ada dua bukit, tengah-tengah ni lembah. Dan Nabi pernah memiliki binatang ternakan, iaitu kambing-kambing yang banyak, sehingga memenuhi di antara dua bukit, lembah di antara dua bukit. Banyak lah, puluhan ribu ekor barangkali. Banyak sangat, ribu ekor. Dan satu hari Nabi berdiri depan kambing-kambing tu. Nabi duduk berdiri tengok binatang-binatang ni, kambing-kambing ni kan. Datang seorang Badawi. Ya Rasulullah, adakah kambing-kambing ini milik kamu? Nabi kata, ya. Wahai Rasulullah, ketahuilah, Badawi ni kata, ketahuilah, kambing-kambing ini sangat banyak. Binatang-binatang ini, harta-harta ini sungguh lumayan Rasulullah, sangat banyak ni. Lalu Nabi tanya, adakah kambing-kambing ini mengujakan kamu? Siapa tak teruja tuan-tuan tengok kambing banyak tu, kan? Badawi ni kata, ya. Ambillah. Nabi kata gitu je. Ambillah semua. Semua, ya. Seekor pun Nabi tak tinggal untuk diri dia. Bayangkan orang Badawi ni keluar apa-apa ke dana, balik rumah jadi kaya-raya. Kalau berlaku di tempat kita, dia ni buat apa ni? Kan? Ini sifat dermawan Nabi. Bayangkan binatang itu banyak tuan-tuan, memenuhi di antara dua bukit lembah. Adakah kambing-kambing ini mengujakan kamu? Orang Badawi ni kata, ya. Siapa tak teruja tengok kambing banyak ni? Kalau begitu Nabi kata, ambil semua. Semua. Seekor pun Nabi tak tinggal untuk diri dia. Allah. Orang Badawi ni gembira balik dia. Balik-balik, orang kampung mesti tanya, mu dapat mana kambing banyak ni? Mu buat apa? Orang Badawi ni kata, mari semua-semua, kumpul-kumpul. Duduk kampung ni panggil semua. Ni aku nak cerita kat ampah. Semua kumpul. Bila dah kumpul, orang Badawi ni kata apa? Ayyuhal kaum, wahai kaumku, aslimu. Mereka menyeru kepada kaum dia, masuklah Islam. Allah. Ini kehebatan dakwah Nabi, kata Anas bin Malik. Kami tahu waktu seperti mana Nabi memerintah di Madinah, Islam begitu hebat, antaranya memenangi setiap siri-siri peperangan. Dan hasil daripada peperangan itu, umat Islam mendapat ghanimah, harta rampasan perang yang cukup banyak, kaya banyak. Dan orang kafir waktu itu tertarik dengan Islam pada mulanya, bukan sebab kenal Nabi tak, bukan sebab kerana Islam tak, kerana sebab harta-harta itu ramai. Aku masuk Islam menang peperangan, dapat harta ramai masa tu. Tetapi bila mereka masuk Islam, mereka bersama dengan Islam,
Mereka kenal akhlak baginda Nabi yang begitu indah. Mereka tahu berkata mana kehidupan Islam itu sangat indah. Mereka lebih mencintai Nabi dan Islam itu lebih daripada harta emas yang mereka lihat. Ini akhlak Nabi. Jadi orang Badawi ni kata, ayuhal qaum aslimu, masuklah Islam. Fa inna Muhammadan, sesungguhnya aku mengenali seorang lelaki yang bernama Muhammad. Qad a'ta, apabila dia bersedekah malan, hartanya, la yakhafu ahadunil faqra, sedikit pun dia tidak pernah takut kepada kefakiran. Allah. Tuan-tuan, satu kampung masuk Islam. Sebab apa? Mereka boleh faham dah. Mana ada manusia hari ini daripada zaman Nabi Adam hinggalah hari ini yang mampu buat macam Nabi buat. Siapa boleh buat? Bagi semua binatang ternakan. Ini satu kisah sifat dermawan Nabi SAW. Kisah seterusnya, kisah yang kedua, bagaimana sifat Nabi dari sudut-sudut sedekah. Tuan-tuan, Nabi ni ketua negara dan setiap tahun sudah menjadi lumrah orang-orang Bahrain. Tuan-tuan boleh buka maps. Bahrain nak pergi Madinah tak perlu merentasi laut, sebab dia berada dalam kepulauan Jazirah Arabia. Dan duit Bahrain ni besar, nombor 3 tak silap saya, ranking duit paling besar dalam dunia. 1 dinar Bahrain, duit kita RM11 lebih, RM11.75 tak silap saya lah, ataupun bawah sikit, wallahu alam, tapi lebih kurang tu lah, RM11 antara RM12. 1 dinar Bahrain, duit dia besar. Dan dulu nenek-nenek moyang dia daripada zaman Nabi Muhammad SAW menjadi tradisi setiap tahun mereka kumpul harta-harta mereka, kumpul emas-emas, perak-perak, dinar mereka, dirham mereka kumpul, dan mereka bawa pergi kepada Nabi untuk diberi hadiah kepada Nabi. Bukan diberi kepada pelbagai negara tau. Hadiah itu semua diberi kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya harta-harta itu milik siapa? Milik Nabi. Okey, bila sampai di masjid, waktu tu masuk waktu zuhur, nak dekat waktu masuk zuhur dah. Dengar istilah yang Nabi guna ni. Nabi kata, mai unsuruhu fil masjid. Nabi tak kata sila letak emas-emas ini di sini dah. Nabi menggunakan istilah unsuruhu. Apa maksud unsuruhu di sini? Sila timbunkan ia di sini, di masjid. Timbun. Bila dengar perkataan timbun itu, menggambarkan bahawa emas-emas yang dibawa oleh orang Bahrain ni sangat banyak. Timbunan. Dan baru ni berlaku viral kan di Kajang, shopping komplek Kajang. Perompak hari ni berani, tuan-tuan. Jarang kita dengar kedai emas dalam shopping komplek kena rompak. Selalu yang kena rompak, kena emas ni tepi-tepi jalan. Tapi viral kan, ada orang rakam dalam shopping komplek, tengah-tengah hari, buta orang berani hari ni. Pecah kan, masuk curi, sempat ambil secekap. Lepas tu kita pun baca lah laporan dan baca secekap kos kerugian dia berapa? 400,000, tuan-tuan. Secekap emas $400,000. Bayangkan timbunan emas, jumlahnya berapa? Viral juga. Ada orang ni dalam era 80-an, 70-an, dia berjaya jumpa sebongkong emas yang beratnya 72 kg. Sejongkong emas. Tuan-tuan boleh tanya dekat YouTube. Anak saya buka YouTube, saya tengok, boleh buat modal kuliah. 72 kg bongkong emas. Tuan-tuan nak tahu kalau jumlah inflasi ikut harga sekarang 36 juta 72 kg. Itu sebongkong. Ni bayangkan emas yang orang Bahrain bawa timbunan. Puluhan juta aku, banyak lah. So suruh Nabi kata unsuruhu, sila letak di masjid. Nabi pun pergi masuk siap-siap semua.
Nabi keluar. Yang ni yang mahal ni. Bila Nabi keluar, sahabat kata apa? Walam yaltafit ilaih. Sikit pun Nabi tak jeling emas-emas tu. Kita kalau nampak emas banyak tu, jangan kata jeling. Orang perempuan histeria. Apa ni baru ni, apa, geng-geng supercar lah yang kumpul. Apa tak nama dia punya program tu. Fush, tengok rim dia pun kita dah terliur kan. Tengok rim dia tak berkelip mata tuan-tuan. Kan? Ni timbunan emas. Subhanallah. Sikit pun Nabi tak jerling, tak pandang emas-emas itu. Ini menunjukkan dalam hati Nabi sedikit pun tidak ada dunia. Okey. Wa kana aksara malin. Ni subhanallah. Kata sahabat Anas bin Malik riwayat hadis ni, itu adalah harta yang paling banyak didatangkan daripada Bahrain kepada Rasulullah. Sepanjang kami hidup ni, setiap tahun orang Bahrain bagi, tak banyak macam mana banyak sehari ni. Nak kata itu paling banyak. Allah. Wa ma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa samma minha dirham. Lepas tu Nabi pun panggil semua penduduk Madinah, terutamanya orang miskin, mari sini. Wa maqama, Nabi tak bangun. Lepas Nabi semayang tu, Nabi duduk depan timbunan emas itu dan Nabi tak bangun. Wasamma minham, sehinggalah tidak ada satu dirham pun di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Nabi baru bangun bila habis semua dah sedekah. Nabi infak semua timbunan emas itu dalam masa daripada pagi sehingga petang. Dan kata sahabat, kami tak pernah mengekalkan kekayaannya. Bila Nabi mendapat kekayaan pada waktu pagi, Nabi akan pastikan kekayaan itu, harta-harta itu diinfak sebelum masuk waktu malam. Petang selesai. Jadi inilah jawapan hak mula-mula tadi tu, yang saya cerita tadi. Bila orang miskin pergi rumah Nabi, ada air je. Ustaz kata Nabi kaya. Ya, memang Nabi kaya. Tuan-tuan, kenapa Nabi boleh buat macam ni? Nabi tak pernah kekalkan kekayaan dia. Sebab apa? Nabi tahu setiap apa yang diberi, yang akan ganti siapa? Allah. Nabi yakin dengan ayat-ayat Allah. Nabi yakin dengan janji-janji Allah 100%. Apa kata Allah dalam hadis kudusi? Ya abna Adam, wahai anak-anak Adam, anfiq, infaklah. Unfiq alih, aku yang akan ganti, kata Allah. Jadi tuan-tuan, kita yang kata kekalkan kekayaan, kita akan pastikan kekayaan kita boleh diwarisi 7 keturunan. Sedangkan Nabi orang yang paling bahagia, dialah orang yang paling kaya atas dunia ni waktu dia hidup. Tetapi waktu dia meninggal, kekayaan itu tidak membebankan. Kalau kita baca sirah Nabi sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi bagi semua apa yang dia ada. 4 hari sebelum nak meninggal, Nabi bagi baju besi dia, pedang dia, infak semua. Nabi bertemu dengan Allah dalam keadaan harta tidak ada bersama dengan dia. Tuan-tuan, ini antara kisah-kisah sifat dermawan seorang Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah. Jadi jawapan tadi dah jawab teka-teki. Yang saya tanya siapa manusia yang paling dermawan? Nabi Muhammad lah, manusia yang paling dermawan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila tebuk tentang sedekah, minta maaf cakap ni, minta maaf lah. Kadang-kadang orang miskin itu lebih belas hatinya daripada orang kaya. Bukan semua orang kaya, tapi tak semua. Maksudnya bukan semualah, sikit lah. Kadang-kadang orang miskin itu hatinya lebih belas daripada orang kaya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya saya kan, Ustaz, ya, Ustaz nak jadi macam siapa? Kalau tuan-tuan tanya saya nak jadi macam dia ni. Nanti tuan-tuan boleh buka YouTube ataupun Google, tuan-tuan type nama ni. Dia bukan seorang ulama, dia bukan seorang pendakwah,
tetapi dia doktor perubatan. Dia ni memang idola saya lah. Saya nak jadi macam dia lah. Dia orang Kuwait. Dia meninggal pada usia 65 tahun 2015. Dia meninggal dah. Nama dia Dr. Abdul Rahman Humaid Al-Sumaid. Dr. Abdul Rahman Humaid Al-Sumaid. Tuan-tuan tanya saya sebab apa nak jadi macam dia. Tuan-tuan bayangkan, dia mewakafkan hidup dia selama 29 tahun duduk di tempat orang tak nak duduk. Dekat mana? Benua Afrika. Zaman dia tu, zaman di mana manusia umur 12 tahun, budak, tak boleh nak berjalan kerana kekurangan nutrisi. Makanan tak ada. Ada pun makanan tak sihat. Budak 12 tahun pun tak boleh berjalan. Zaman tu orang tak nak duduk Afrika ni. Zaman kebuluran yang melampau. Tapi dia korbankan hidup dia duduk sana 29 tahun, tuan-tuan. Antara jasa terbesar dia, ni yang saya kata ni, kenapa saya nak jadi macam dia. Dia telah berjaya mengislamkan 11 juta rakyat Afrika. 11 juta ni, tuan-tuan campur Selangor 6 juta. Campur rakyat wilayah pun tak cukup 11 juta. Wilayah 4 juta lebih ya. 6 juta Selangor. Lagi banyak orang Islam yang dia dakwah masuk Islam daripada rakyat Selangor dan wilayah. Dan antara jasa terbesar dia lagi, ni hebat ni. Tuan-tuan, kalau kita dengar orang buat masjid kan, buat masjid, mu buat masjid berapa biji tau? Sebiji, mu 3 biji. Banyak, 3. Tuan-tuan, dia telah bina masjid sebanyak 5,700 buah masjid. 5,700. Bila saya baca riwayat hidup dia, memang idola. Subhanallah. Waktu tahun lepas saya pergi haji, saya bertemu dengan orang Kuwait. Saya tanya orang Kuwait, mu kenal tak Dr. Abdul Rahman Humaid? Siapa tak kenal? Orang gila pun kenal. Orang Kuwait kata, orang gila pun kenal dia ni. Saya tanya dia ni macam mana orang dia? Dia kata ni, kapet ni merah kan? Dia kata hijau. Orang percaya dia kata kapet ni hijau. Kita nampak merah. Siapa kata merah? Hijau. Orang percaya cakap dia lagi. Nak kata macam tu punya bagus lah Dr. Abdul Rahman Humaid ni. Dan sewaktu saya baca riwayat hidup dia, dia cerita satu kisah yang dia tak boleh lupa. Ni sudut sedekah. Sudut sedekah. Pernah satu hari dia kata dia pergi ziarah satu kampung, yang mana ketua kampung itu ni di Utopia. Tuan-tuan, Utopia ni satu negara Afrika yang ubah persepsi saya. Saya pernah transit situ. Dia punya ibu kota Addis Ababa. Kita Afrika, set kita, bila sampai Afrika ni aku tak payah bawa sweater lah, tak payah bawa jaket sebab negara panas. Tuan-tuan silap. Saya silap. Sampai di Addis Ababa, keluar kapal terbang. Sejuk gila tuan-tuan. Negatif. Tapi dia sejuk sebab Utopia Habasyiah kan. 70% bentuk muka bumi di Gunung Ganang, Bukit Bukau. Jadi tinggi. Saya balik cerita lah. Tu nanti masa dah cemburu. Okey, sikit. Dia ni tuan-tuan, dia ziarah ketua kampung di Utopia. Masa tu Utopia hingga 70-an, 60-an, memang miskin lah. Dan ketua kampung ni Allah uji, 40 ekor unta dia mati, 60 ekor lembu mati, dan semua binatang ternakan yang lain, antaranya kambing, mati semua. Dan Allah uji dia juga. Waktu aku ziarah tu, kata Dr. Abdul Rahman, isteri dan anak-anak dia juga mati. Allah, mati semua ujian. Kemarau, masa tu tak ada makanan, sakit, semua macam-macam. Yang ada di sisinya waktu itu hanya seekor lembu. Tinggal seekor lembu je, kata Dr. Abdul Rahman. Lalu ketua kampung ni kata apa? Kata Dr. Abdul Rahman, mu ambil lembu ni. Lembu ni mu bagi aku. Dalam keadaan dia mati semua, habis tak ada apa ni, tinggal lembu ke. Ambil lembu ni. Buat apa? Mu sebelah lah. Bagilah orang-orang yang tak dapat makan tu, bagi dia makan. Allahu Rabbi. Kalau kita dah simpan lembu tu. Di satu kisah. Dan Dr. Abdul Rahman pun cerita satu kisah lagi. Dia pergi di satu kawasan kampung yang mana orang miskin waktu tu duduk dalam gua. Rumah tak ada, duduk dalam gua ataupun pondok-pondok lah. Waktu dia pergi, dia kata bersama dari pondok tu, dia dapati ada seorang ibu bersama anak-anak kecil dan keluarganya yang tidak makan selama 3 hari.
Allah, 3 hari tak makan, tuan-tuan. Kita pernah tak makan 3 hari? Jangan buat bulan Ramadan tak sampai sehari je. Saya nak tanya ni dalam surau lah, jujur lah, jawab dalam hati. Pernah tak sepanjang kita puasa, kita berjaya jawab azan secara sempurna? Azan maghrib. Tok bila azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lupa dah Allah Akbar tu. Nah, ni saya jujur saya tak pernah sempurna jawab azan waktu maghrib. Bak makan, bak lapar. Itu tak payahlah, itu baru sehari dah sampai. Dia 3 hari tak makan. Jadi Dr. Abdul Rahman waktu tu dia bawa anak dia, anak perempuan dia. Kalau tengok YouTube ada di sisi tu anak perempuan dia. Anak perempuan dia kata, mu pergi ambil dekat kereta ayah 1 kilo gandum. Buat mari 1 kilo gandum nak bagi dekat perempuan dia yang anak-anak. Anak dia pun pergi ambil bawa gandum tu. Lepas tu si Dr. Abdul Rahman pun bagi. Nah, ambil lah ni kat orang perempuan ni. Ibu perempuan ni buat apa? Apa ni? Dia tanya. Buat tanya, apa ni? Ambil lah, aku dengar kamu tak makan 3 hari. Mana ada, dia kata. Orang perempuan ni, aku kaya. Tak makan 3 hari kaya? Ni, di belakang rumah aku, dia kata, ada satu keluarga yang tak makan lebih 8 hari dah. Lebih baik kau bagi gandum ini dekat orang belakang aku ni. Dia 8 hari tak makan, aku 3 hari. Kalau saya di tempat perempuan ni, saya tukar dah ayat tu. Takkan 1 kilo je bang. Saya kurang-kurang guni 1 kilo apa? Saya Tapi ni nak kata jiwa manusia yang ada belas. Dia dah saat 3 hari tak makan, dia boleh ingat lagi Allahu Rabbi. Lepas tu saya kata kadang-kadang orang miskin ni hati dia lebih belas daripada orang kaya. Jadi tuan-tuan, itu antara kisah yang boleh kita kongsi. InsyaAllah kalau ada rezeki saya tambah lagi kisah-kisah moden dan kisah-kisah klasik, bagaimana manusia yang sudah berjaya melalui hidupnya dengan bersedekah tiap-tiap hari. Poin nombor 1 saya sebut mula-mula tadi, orang soleh itu dia tak tinggal amalan sedekah dia. Maka tiap-tiap hari kena sedekah. Dan setiap malam sebelum tidur tu muhasabah, hari ni aku sedekah tak lagi? Fikir benda tu. Kalau belum sedekah, buka WhatsApp, buka grup masjid kita, ada QR infak. Pastikan sebelum kita tidur kita dah infak setiap hari. Itu orang soleh. Sebab apa tuan-tuan? Berkata para ulama, kalau kita mati nanti, kita minta dekat Allah postpone. Wahai Allah, tolonglah postpone umur aku ni, minta anjak sikit. Bukan untuk semayang, bukan untuk berpuasa, tapi kita minta kepada Allah untuk sedekah. Nak kata sedekah ni satu pahala unlimited yang sangat dituntut untuk kita buat. Jadi tuan-tuan, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf terkasar bahasa. Yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara kami di bumi Palestin, ya Allah. Berilah kemenangan kepada mereka, ya Allah. Anugerahkanlah keamanan seperti mana Engkau anugerahkan keamanan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami sebelum kami bertemu denganmu, ya Allah, untuk dahi kami sujud di Baitul Maqdis, ya Allah. Rezekikanlah kepada kami untuk sujud di Baitul Maqdis sebelum kami bertemu denganmu, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.